Ya. Sampai dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini di dalam kuliah Zuhur. Yang mana insya-Allah pada tengah hari ini kita akan mulakan pengajian berkitab, iaitu kitab pedoman solat berjemaah ataupun kita kata pedoman sembahyang berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Baik, jadi sebelum kita mulakan pengajian kitab kita, kita hadiahkan bacaan Fatihah kepada pengarang kitab iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surah awal, muka surah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ni kita tak perlu hurai kita tak perlu nak hurai. Jadi kalau kita hurai tu dia panjang kita tak masuk kita punya perbahasan khutbah. Kalau cara baca kitab ni ni bismillah tu dia kalau ikut hukum tu dia ada kalau baca satu-satu tu dia panjang. Maka tengok dia kata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam. Itu saya terjemah sekali lalu.
Wassalatu wassalam, dan bermula rahmat dan kesejahteraan itu turunlah kedua-duanya di atas penghulu kita. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan kita minta juga rahmat dan salam tadi turun ke atas keluarganya, keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Ajma'ina, sekalian mereka itu. Mereka itu sahabat Nabi. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, yakni daripada bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam tu, maka tatkala melihat hamba akan setengah saudara-saudara hamba yang menunaikan sembahyang berjemaah. Jadi tatkala satu hari ni, dia nak cerita dulu macam mana dia boleh buat kitab solat jemaah ni. Bukan boleh buat tiba-tiba terus masuk dah. Dia ada cerita dia. Sebab ulama-ulama dulu kalau kitab-kitab dulu ni, biasanya dalam khutbah tu dia akan cerita macam mana perkara yang membangkitkan dia boleh mengarang kitab. Macam mana boleh tujuan dia boleh karang kitab tu, dia mesti ada tujuan. Ini tak sama kalau orang zaman sekarang ni. Kalau sekarang ni tujuan tu memang lain, maklum lah tujuan tu kadang-kadang tu dia tak nak itulah antaranya lah. Tapi kalau zaman dulu dia nampak berlaku wakil, berlaku realiti tu, kadang-kadang berlaku tu ada masalahnya. Lepas tu dia karang kitab. Tengok, dia nak cerita perkara yang ba'is, perkara yang membangkitkan, kerana apa dia boleh mengarang kitab ni. Maka tatkala melihat hamba ni siapa? Pengarang kitab kita. Dia bahasa diri hamba. Akan setengah saudara-saudara hamba. Yang ini saudara-saudara hamba di dalam agama, yang menunaikan sembahyang berjamaah pada setengah-setengah tempat. Jadi satu hari tu dia tengok mungkin satu tempat di surau ke, di masjid ke, di balasah ke. Dia tengok ada hamba tu, ada pun masyarakat tu sembahyang berjamaah di setengah-setengah tempat. Hal keadaannya, keadaan setengah saudara tadi tu meninggal. Mereka itu setengah saudara hamba tadi tu akan adab-adab baginya bagi solat berjemaah. Maka adab di sini ni bukan adab yang kita fahami dengan maksudnya dengan kelakuan yang baik. Sebab adab kalau pada makna lughah al-ahwalu al-hasanah, kelakuan yang baik kita panggil adab. Tetapi dalam solat berjemaah, dalam sembahyang, adab itu dia masuk dalam syarat, rukun, perkara-perkara sunat. Tu dia masuk adab. Lepas tu dia nampak keadaan tu banyak orang meninggalkan adab-adab dalam sembahyang berjemaah. Di antaranya yang kita akan belajar pada yang akan datang nanti insya-Allah, iaitu 12 perkara makmum mengikut imam. Akan datang tengok. Maka bergerak fikiran hamba akan menuliskan satu risalah. Bergerak ni maksud terlintas. Nanti takut bergerak fikiran ke mana Ustaz? Tu bahasa orang dulu. Bergerak ni maksud terlintas di dalam fikiran hamba akan menuliskan satu risalah yang menyata ia risalah akan setengah adab-adab yang tertentu baginya bagi solat berjemaah. Jadi akan datang ni dia nak cerita pula. Macam mana yang dikatakan adab-adab yang dikhususkan di dalam solat berjemaah. Sebab apa tu? Sebab apa dituliskan risalah ini? Supaya dapat kelebihannya. Kelebihan solat berjemaah tadi bagi mereka itu saudara-saudara hamba tadi. Bukan saudara dia sungguh, saudara dia tak. Maksudnya saudara dia dalam Islam. Kawan-kawan, sahabat handai, saudara mara ke, dan sebagainya. Lagi pula sebab apa dia mengarang kitab ni, dia menulis kitab ni, dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu. Supaya nak menjaga daripada
batalnya sembahyang mereka itu. Lepas tu kita kena jaga adab tu, takut-takut jadi batal sembahyang. Ini banyak kadang-kadang sembahyang jemaah, kadang-kadang orang kita tak perasan. Walaupun kita kata hukum fardu kifayah. Tapi dari segi adab tu, dari segi atur cara ataupun kita kata tertib sembahyang tu, mengikut imam dia tak tahu dia niat ke tak, kadang-kadang mengikut imam. Lepas tu dia menyalahi tak imam pada perbuatan sunat yang dicela. Contoh akan datang tu dia cerita kalau imam sujud sejadah, makmum kena buat ke tak, kena menyalahi, boleh menyalahi ke tak. Tu dia panggil imam sujud tilawah, dia tak cakap sujud sejadah. Sujud sejadah ni orang Melayu kita sebenarnya dia panggil sujud tilawah. Baik, itu dah akan dicerita nanti. Supaya nak menyelamatkan daripada batal sembahyang mereka itu. Macam mana? Sekira-kira mengamati mereka itu, supaya mereka ni dapat fokus, dapat mengambil berat. Tu mengamati ni panggil mengambil berat. Supaya kita dapat mengambil berat tentang solat berjemaah. Tu dan hamba susunkan di dalamnya, dalam risalah ini ni 3 fasal. Dia ada 3 tajuk besar. Dan hamba susunkan di dalamnya, dalam risalah ini 3 fasal, 3 tajuk. Dan 1 khatimah. Dan dikatakan 1 penutup. Kitab ni ada penutup, ada 3 tajuk besar. Ni tengok. Habis itu. Ni dia nak berdoa. Ni dia nak berdoa pula pada Tuhan, mudah-mudahan kitab dia ni menjadi sebagai jalan untuk dia mendapat amal jariah di hari akhirat esok. Di kitab Jawi dia tak boleh baca terus. Khatimah dan akan Allah. Dia tak boleh berhenti setakat tu, titik dulu. Lepas tu baru baca. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia risalah ini. Memberi manfaatlah ia Allah dengan ini risalah bagi hamba sendiri. Dia jangan kita cakap ayat tak betul Ustaz. Ada kata akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan. Bukan kena cakap begini ke Ustaz? Aku memohonkan akan Allah Ta'ala. Betul tak? Kitab tak salah. Kita yang tersalah. Sebab apa? Sebab kalau dia dahulukan akan Allah Ta'ala jua aku pohonkan. Dia lain kata aku memohon akan Allah Ta'ala, tu lain. Sebab kalau kita tengok dalam Fatihah, Iyyaka na'budu, akan dikau ya Allah kami beribadat. Dia tak sebut kami beribadat akan dikau ya Allah. Kalau pada ayat kita dengar tu, sebenarnya sedap tu lagi kan. Ni bukan masalah sedap tak sedap. Ni masalah dari segi sastra. Dalam bahasa Arab, apabila kita dahulukan sesuatu tu, maka itu tidak, kalau kita kata kita dahulukan Allah Ta'ala, maka yang lain tu kita tak minta lah. Sebagai contoh, akan dikau ya Allah kami beribadat. Faham dia di situ? Hanya semata-mata Allah Ta'ala sajalah kita beribadat, tidak yang lain. Nampak tak? Kan kalau orang bercinta kata, akan dikau lah, hey Aminah, aku cinta. Dia lain, aku cinta padamu, lain. Kalau kita kata akan kau lah, ya Aminah, aku cinta, hanya dia seorang kita cinta. Tapi kalau kata aku cinta padamu, dah bohong, boleh jadi orang lain pun kau cinta. Boleh jadi. Sebab tu ayat tu, saya bukan guru BM, saya bukan guru, tapi bahasa tu kena tahu. Jadi kita nak kata marahlah cikgu sekolah, nak cerita gitu. Dia bahasa dia maksud kalau kita dahulukan Tuhan, hanya Allah Ta'ala saja. Sebab tu dia kata akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan. Soalnya kata Allah Ta'ala sajalah aku berdoa, tak pada orang lain. Kalau kita minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah ya Allah kami minta pertolongan. Maka di situ di dalam surah Fatihah tu hanya semata-mata kita minta tolong pada Allah Ta'ala saja, tidak pada yang lain. Tapi kalau kita kata aku memohon padamu ya Allah pertolongan, boleh jadi kita kata kita minta tolong orang lain juga. Tu dari segi ayat sastra dia begitu, ayat dia begitu. Nampak lagi baik. Sebab tu kita kata ayat ni tak salah.
Jangan kata apa ayat orang dulu. Pelik-pelik dia kata akan Allah lah. Dia bukan gitu sebab kita faham tu ayat dia semata-mata hanya Allah Ta'ala saja kita pohon. Tapi kalau dia sebut, hamba memohon akan Allah Ta'ala jua. Dia boleh jadi dia pohon dengan lain juga. Minta tolong orang lain juga. Nampak lagi nampak. Tu sebenarnya dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra. Tu. Baik. Saya nak bagi tahu tu takut. Kata ini betul ke ayat ni? Ayat tu betul. Cuma kita yang tak memahami ayat tu sendiri. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia ya Allah dengan ini risalah. Manfaat ni dengan mana berguna. Tu di situ. Kita jadi pengarang kita ni dia minta biarlah risalah ni berguna bagi hamba sendiri, bagi diri dia. Jadi kitab ni dikatakan manfaat bagi dia, dikatakan sebagai amal jariah. Pengarang kitab kita ni dia dah meninggal lama. Dia ni kalau buat pengetahuan semua Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni iaitu datuk kepada mufti wilayah sekarang, iaitu Dr. Luqman. Ni dia punya datuk dia. Datuk dia Kalau bapa dia tu Tuan Guru Haji Abdullah. Dia orang Kelantan. Dia orang Kelantan Pasimah. Jadi dia daripada datuk dia, bapa dia orang alim semua, tok guru. Tok guru besar kalau di Pasimah tu tahulah. Di Kelantan tu masyhur Tuan Guru Haji Abdullah, ayah pada Dr. Luqman. Dan juga datuk dia mengarang kitab ni. Tengok. Sesuai lah kita mengajar di Kuala Lumpur ni, kitab macam ni sesuai lah. Sebab mufti kita pun mufti kita ni dia pada datuk dia sesuai lah. Baik. Dan bagi sekalian pembaca bagi ini risalah. Diminta doa bukan bagi diri dia saja. Minta doa juga Allah Ta'ala berikan manfaat kepada orang yang membaca ini kitab. Jadi kena ingat kitab ni tuan-tuan, kalau kita pembacaan kita untuk seorang-seorang di rumah, insya-Allah lah tak faham. Saya beritahu awal kitab ni memang kata pembacaan, tapi pembaca bagi untuk orang belajar, tu baru kena. Baru sesuai. Tapi kalau orang kata, untuk pembacaan kalau bacaan ni baca rumah, apa ni Ustaz tak faham? Memang tak faham Kitab orang dulu. Baik. Dan bahawa menjadi ya Allah. Jadi pengarang kita diminta juga Allah Ta'ala menjadikan akan risalah ini ikhlas semata-mata menuntut keredaan Allah Ta'ala. Allah Akbar Tengok. Orang dulu dia karang kitab tak adalah dia niat lain melainkan kerana untuk apa? Ikhlas semata-mata. Untuk menuntut keredaan Allah. Sebab apa tu? Kerana bahawasanya ya Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tu kuasa di atas tiap sesuatu. Wabillahi taufiqu. Dengan Allah. Soalan kata dia gini kalau ayat dia gini. At-taufiqu billah. Bermula taufik itu hanyalah semata-mata daripada Allah. Itu maksud dia. Baik, apa itu taufik? Bila sebut taufik, dia berbeza dengan hidayah. Sebab tu dia tak sebut hidayah. Hidayah itu kalau dalam bahasa Arab dipanggil al-muwassilu ilallah. Iaitu yang sampai mendapat petunjuk daripada Allah. Al-muwassilu ilallah yang mendapat petunjuk daripada Allah. Itu panggil hidayah. Adapun at-taufiq. Taufiq ini dengan mana? Khalqu qudrati fi ta'ati. Khalqu qudrati fi ta'ati. Menjadikan kekuatan di atas ketaatan. Allah Ta'ala berikan kekuatan di atas ketaatan kepada Allah. Tengok. Apa maksud taufik? Taufik ni maksudnya Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala berikan kekuatan taat kepada di dalam menjalani ibadat.
Jadi kita minta pada Allah, Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita. Baik, itu dipanggil taufik. Contoh. Ini nak bagi contoh hidayah dan taufik. Nak bagi nampak. Contoh kita kata hidayah. Hidayahnya memang kita dapat petunjuk dah. Orang iman ni dapat petunjuk. Hari ni tengah hari ni aku nak pergi kuliah Zuhur. Ini kata ustaz tu nak buka kitab baru. Dia tak payah pergi jauh, pergi dekat-dekat dah. Contoh nak pergi. Jemaah pun kita tahu. Orang ni di kitab baru ni depa nak bagi free ni. Allah Allah, free ke tak free saya tak tahulah Pandai-pandai Depa tu nak bagi kitab free ni, ada mengaji tengah hari ni. Ustaz tu bawa, nak pergilah. Itu dipanggil hidayah. Lepas tu sampai masa pukul 12.50, jom kita pergi. Dia pergi tu, Allah Ta'ala berikan kekuatan taat tu, dia boleh pergi sampai ke surau, maka itu dipanggil taufik. Tetapi bila dia kata nak pergi tadi dapat hidayah dah. Jom kita pergi. Rasa lapar, nak masa makan, mungkin tak jadi aku pergi kot. Contoh. Maka itu dikatakan tidak mendapat taufik. Itu dibagi tidak mendapat taufik. Jangan salah faham bila sebut taufik. Berat sangat saya dapat taufik. Sebab itu taufik ni masa Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk ibadat. Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita ketaat, untuk kita mentaati pada Allah. Tak kiralah kita belajar ke, semayang ke dan sebagainya. Sebab tu kita kata kalau orang tu nak pergi semayang, dia bawa kereta, tiba-tiba, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba tayar pancit. Tak dapat sampai ke masjid. Maka kita kata hari ni aku tidak mendapat taufik. Hidayah tu dapat dah. Jangan kita combinekan. Orang ni tak dapat hidayah taufik ni pergi makan, tak dapat hidayah taufik pun tak dapat. Jangan cakap itu Hidayah tu dapat dah, petunjuk tu dapat dah. Ada pun taufik tak, dia tak dapat. Sebab apa? Dia tak dapat nak mampu, tak ada kekuatan untuk mentaati. Dia tidak mendapat kekuatan. Untuk sampai ke surau ni tak dapat. Nanti malah orang tak, saya nak cerita begitu, nak bagi nampak. Tu baik. Pandai Ustaz kempen Dia kata pandai Ustaz kempen hari pertama, hari pertama kempen habis dia so laku kitab dah bawa 20 je, lepas tu habis babai dah. Baik, tengok habis itu. Kata dia la husna tariqin. Tu kena kalau tak ada baris tu kena tulis baris. La husna tariqin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya nak terjemah. Tidak ada jenis kebajikan. Tidak ada jenis kebajikan, tidak ada jalan keelokan. Wala haula wala. Maksudnya tidak ada keelokan pada jalan. Yang ni tiada elok. Tiada keelokan bagi kita untuk berjalan kepada ibadat. Wala haula wala. Dan tidak ada daya. Apa tidak ada daya? Yang ni tidak ada daya daripada melepaskan daripada maksiat. Itu maksud kata tidak ada daya. La haula. Tidak ada daya. Apa tidak ada daya? Tidak ada daya untuk kita melepaskan daripada maksiat. Melainkan dengan izin Allah. Wala quwata. Tidak ada kekuatan untuk kita mentaati kepada Allah. Itu la haula wala. Itu yang kata la quwata. Saya ulang balik. La haula. La haula. Yang ini tidak ada daya untuk kita melepaskan daripada maksiat. Satu. Wala quwwata. Tidak ada jenis kekuatan untuk kita mentaati kepada Allah. Illa billahil aliyyil azim. Melainkan dengan izin, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lepas tu kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Itu maksud yang tersirat dalam la haula wala. Yang dikatakan tidak ada daya tu maksudnya tidak ada daya untuk kita melepas daripada maksiat. Tak ada daya. Dan tidak ada kekuatan untuk kita mentaati kepada Allah. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Muka surat 2. Qala al-musannif rahimahullah. Fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jamaah dan kelebihannya, kelebihan solat berjamaah. Ini fasal yang pertama ni kita nak hurai insya-Allah.
Baik. Kata musannif, dia kata, dan disyarakkan sembahyang berjamaah itu kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Jadi kita maklum, sembahyang berjamaah ini bilakah dikatakan disyarak? Apa maksud disyarak? Iaitu kita panggil bahasa Melayu disyariat. Sebenarnya dalam bahasa Melayu dipanggil dituntut ataupun diperintahkan. Itu disyarak. Syarak ni bahasa Arab. Dituntut bagi kita, diperintahkan kita sembahyang berjamaah ni bila kemudian, yakni selepas daripada berpindah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka sebelum tu Nabi dia bermukim di Mekah selama 13 tahun. Adakah di sana tidak disyarakkan sembahyang berjamaah? Tidak. Cumanya kata disebut dalam kitab yang saya bawa ni, dia kata dikatakan Nabi tu mengerjakan solat berjamaah tu pada ketika waktu pagi Isra dan Mi'raj. Maka masa tu Nabi tidak disyarakkan lagi. Cuma Nabi sembahyang bersama Khadijah dan juga Sayyidina Ali bersama dengan Jibril alaihissalam. Itu hanya sembahyang itu tidak dikatakan disyarakkan, tidak. Cuma dibuat tu di dalam rumah dan sebagainya. Sayyidina Ali pun gitu. Nah, Sayyidina Ali sembahyang berjamaah juga di Mekah. Tapi di rumah tidak diwar-warkan. Adapun selepas daripada Nabi berpindah ke Madinatul Munawwarah, maka disyarakkan, diwar-warkan supaya mengerjakan solat berjamaah secara berleluasa. Secara meluaslah. Tengok. Baik. Kita tak ada azan, terus berjalan. Okey, baik. Kita mendengar azan tadi tu. Okey, baik. Habis itu. Sebab itulah dia kata Nabi berpindah selepas daripada Nabi berpindah ke Madinah. Bila orang tanya dituntut bagi solat berjamaah ini pada ketika Nabi berhijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Itu maksud dia. Habis itu. Jadi di situlah dikekalkan al-muwazabah. Dikekalkan sembahyang berjamaah selepas Nabi berpindah ke Madinah. Kalau Nabi sembahyang di Mekah tu secara tersembunyi, tidak disyarakkan lagi. Bukan kata mulai sembahyang jemaah tu pada ketika selepas Nabi berpindah ke Madinah, tidak. Nabi dah sembahyang berjemaah dah, tapi tidak secara tersembunyi. Adapun secara zahirnya Nabi melakukan sembahyang jemaah secara zahir dan secara meluas, iaitu pada ketika Nabi berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik. Dan ialah solat berjamaah itu ialah ketentuan umat ini. Allahu Akbar. Jadi sembahyang berjemaah ni adalah ketentuan bagi Nabi, ketentuan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun umat-umat yang terdahulu tidak disyarakkan mengerjakan solat berjemaah. Hanya disyarakkan itu kepada ketentuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti Jumaat, seperti solat Jumaat dan 2 hari raya. Dan 2 hari raya. Begitu jugalah yang dikatakan sembahyang berjemaah tadi tu disyarakkan tu juga seperti juga sembahyang sunat 2 hari raya. Sunat-sunat apa? 2 hari Aidil Fitri, Aidul Adha, dan sebagainya. Habis itu. Berarti situ. Lepas tu baru kita sambung, jangan terus dan 2 hari raya dan iaitu. Tak kena. Dia kena titik dulu. Lepas tu kita baca balik. Dan iaitu sembahyang berjamaah tu. Ni nak cerita hukum pula. Ini akan datang ni pula, dia nak cerita pasal hukum. Ada khilaf ulama' di antara hukum sembahyang berjamaah.
Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf lagi. Tapi kita pegang dulu awal-awal saya beritahu. Sembahyang berjamaah di dalam mazhab Syafi'i kita mengikut pendapat yang asah, pendapat yang sahih, iaitu fardu kifayah. Saya beritahu fardu kifayah. Nanti akan datang dalam kitab ni, dia akan sebut. Ada setengah kata wajib fardu ain, ada kata sunat kifayah, ada kata sunat muakkad. Cuma yang kita pegang, iaitu akan datang dia akan bagi tahu juga pendapat yang muktamad, iaitu yang terlebih sahih, iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik, nanti kita urai sekali lagi. Tengok. Dan iaitu sembahyang berjemaah tu sunnatun muakkadah. Dia panggil sunat muakkad. Apa dia sunat muakkad? Sunat muakkad ni dia panggil sunat yang dituntut yang tinggi, yang lebih daripada sunat-sunat biasa. Saya ulang balik, sunat muakkad, sunat itu sunat itu sebagai sunat yang tuntutan yang lebih tinggi, ataupun kata yang tinggi lebih daripada sunat yang biasa. Itu mengikut siapa cakap tu? Di sisi Rafi'i. Yang ni di sisi pendapatan Imam Rafi'i. Di sisi pendapat Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i kita juga ni, sunat muakkadah ni. Mengikut pendapat Imam Rafi'i, dia katakan sunat muakkad. Dia Imam Rafi'i ni tuan-tuan. Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Dia ni sezaman. Dia dua ni dia ada khilaf. Dia ni dua ni jarang nak sepakat. Tapi kalau kita ni kita pegang pada Imam Nawawi. Cuma ni dia ni sezaman. Dia ni dulu sikit. Dia ni dulu sikit daripada Imam Nawawi. Sebab tu gelaran Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dipanggil Syaikhan dalam kitab fiqh, dalam mazhab Syafi'i kita. Apabila disebut Syaikhan, maka itu dipanggil dalam mazhab Syafi'i dipanggil Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Tapi kalau Syaikhan dalam ilmu hadis, itu kena pada Imam Bukhari dan Muslim. Nampak tak? Bukhari dan Muslim. Kalau dalam sirah, kalau kita jumpa Syaikhan. Syaikhan ni apa? Dua guru. Tapi bukan dua syekh. Maksudnya dua syekh. Dia sebut dua syekh dalam ilmu sirah, iaitu kena pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kena pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi kalau dalam ilmu hadis, kena pada Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Syaikhan di dalam mazhab Syafi'i kita, dalam kitab fiqh, dalam mazhab Syafi'i, bila sebut Syaikhan, itu kena pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mereka ni dipanggil gelaran mereka ni, title mereka ni, bagi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, title dia tu, dia panggil Ashabut Tarjih. Apa maksud Ashabut Tarjih? Pendukung bagi mazhab Syafi'i. Mereka ni dikatakan pendukung bagi mazhab Syafi'i. Maka gelaran title mereka ni dipanggil Ashabut Tarjih. Tu gelaran dia. Dia panggil gelaran dia dua tu panggil Ashabut Tarjih. Baik. Tengok. Kemudian kita pergi lagi. Kata qil, bila sebut kata qil ni, yang ni kata setengah pendapat ulama. Qil ni yang dikata. Yang dikata siapa kata? Iaitu sebahagian daripada ulama. Dia katakan sunnatun kifayah. Dia panggil sunat kifayah. Tengok. Dia kata sembahyang berjemaah itu dia panggil sunat kifayah. Baik. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita nak tahu dulu apa tu sunat kifayah. Kalau tuan-tuan pernah dengar fardu kifayah, pernah dengar? Okey, baik. Kalau fardu kifayah, apabila dalam satu mukim, dalam satu jemaah, apabila dikerjakan seorang, maka terlepas dosa yang lain. Kalau sunat kifayah, kalau sunat kifayah, memadai dalam satu kelompok tu dia buat, maka terlepas jugalah daripada
perkara makruh. Tak dapatlah perkara makruh. Tadi dosa tadi kan. Kalau fardu kifayah. Kalau sunat kifayah, dia terlepas daripada perkara makruh. Contoh macam mana? Contoh kita kata, kita nak mengerjakan ibadah korban. Apabila seseorang nak mengerjakan ibadah korban, maka disunatkan bagi ahli keluarganya, bagi seorang dalam ahli keluarga, sunat kifayah melakukan ibadah korban sekurang-kurangnya satu bahagian. Sebab tu kalau kita nak buat ibadah korban akan datang ni tak lama lah kan. Lepas raya, lepas tu hari haji kan. Bila nak buat korban tu kita tanya keluarga dulu. Adik-beradik kita, ayah ataupun mak kita ke, tanya tahun ni siapa nak buat ni. Kata seorang pun tak buat. Kita kena buat tu. Siapa kena buat? Nak melepaskan perkara makruh. Sebab sunat kifayah ni memadai seorang buat. Kita pun cakap, tak apalah. Abang buat lah. Yang lain kebetulan adik-beradik lain pun kebetulan duit pun kebetulan tak ada. Contohlah kita katakan. Tapi kalau buat semua lagi bagus. Cuma nak melepaskan sunat kifayah. Seorang pun tak ada buat. Tak ada buat langsung. Tak apa, abang buat lah. Kenapa abang buat juga tu? Kok mana abang nak buat? Nak melepaskan daripada perkara makruh. Sunat kifayah. Bila jadi maka kita buat tu, dapat pahala sunat kifayah. Alhamdulillah. Begitu juga kalau kita kata sunat kifayah ni, kita makan beramai-ramai. Ni contoh. Bila kita makan beramai-ramai, kita pun wakil. Minta seorang baca doa. Seorang angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin rabbal alamin. Dia pun turun makan. Lepas tu kita, kau tak baca bismillah ke? Aku tak baca bismillah. Memadai dengan seorang yang melakukan, maka terlepaslah kita juga. Dapat juga. Dah terlepas. Tak baca bismillah pun tak apa dah. Sebab memadai dengan ramai orang. Seorang pun tak apa dah. Itu kata ulama. Jangan kata bila kawan tu nak turun makan, lujuh. Baca bismillah tu. Dah memadai dah. Kalau tahu hukum dah memadai dah seorang baca dah. Tapi kalau tak ada seorang baca, tak makruh lah. Memadai seorang baca, cukup. Kalau kita makan ramai, tak apa. Lepas tu dia kata peti yang mata baca seorang tu. Dia panggil sunat kifayah. Nampak lagi tu. Jadi maka pendapat kata sebahagian ulama, dikatakan sembahyang berjemaah tu sunat kifayah. Tapi ni bukan mazhab kita bukan mazhab kita. Satu. Kata qil fardu ain. Sembahyang berjemaah tu fardu ain. Ini siapa cakap ni? Nak tulis boleh tuan-tuan. Ini adalah perkataan daripada mazhab Hambali. Mazhab Hambali, sembahyang tu fardu ain dah. Sembahyang fardu kan? Fardu ain. Sembahyang berjemaah pun fardu ain juga. Allah Akbar. Tengok, bagi mazhab Hambali. Tempat kita Malaysia, alhamdulillah mazhab Syafi'i. Tapi kata saya ustaz, dekat Malaysia dia kata saya tak ada mazhab ustaz. Tapi kebanyakan saya ikut mazhab Hambali. Jangan tinggal jemaah kedah, berdosa kau. Cakap itu. Jekah sikit, tak tahu. Begitu takut sikit. Sebab mazhab Hambali sembahyang berjemaah tu dikatakan fardu ain. Wajib buat. Tak boleh tinggal. Pergi langsung nak cik siapa nak sembahyang jemaah aku ni. Macam ni. Kalut dah. Terkena ingat. Fardu ain. Allah Akbar, takut dengar. Tengok. Ini nak kata nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita kata sembahyang berjemaah ni penting. Sehingga ulama sehingga mazhab Hambali pun mengatakan wajib. Allah Akbar, fardu ain. Tulis situ siap. Baik. Dan terlebih sah, yang ini pendapat yang sahih, iaitu di sisi Imam Nawawi, iaitu fardu kifayah. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i kita. Kita sembahyang berjemaah itu, secara berjemaah itu dikatakan fardu kifayah bagi laki-laki dan perempuan. Cumanya itu ada khilaf. Di antaranya kalau bagi laki-laki itu dikatakan fardu kifayah. Kata setengahnya, ada perempuan itu dikatakan sunat. Adanya gitu. Dia kata fardu kifayah tu itu bagi lelaki. Maka pahalanya, kalau ulama bahas, pahala berjemaah lelaki dan perempuan mana lebih besar?
Dikatakan lelaki itu di atas bisunniyati, di atas kelakuan sunat itu terlebih besar daripada, terlebih kuat daripada perempuan sembahyang berjemaah. Sebab lelaki itu dituntut lagi. Lelaki itu dituntut. Betul kawan-kawan lelaki kena ingat bila sampai masa tu kena sembahyang berjemaah. Kena sembahyang berjemaah. Kita pun macam itulah. Kalau orang perempuan kalau rumah tu nampak dia relax tu pakai hambat, pergi sembahyang berjemaah sampai masa dah. Pakai hambat 10 minit sebelum sembahyang berjemaah tu, tengok di rumah satu hari dia cuti dia buat apa lagi, dia tengok TV, pergi siap-siap pergi sembahyang berjemaah. Betul, tuntutan pahala besar bagi kaum lelaki. Walaupun sekalipun orang perempuan tu sembahyang jemaah juga, tapi ulama bahas manakah pahala lebih besar? Lelaki tu besar lagi. Pahala dia besar Dah habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Tu dia katakan fardu kifayah. Maka fardu kifayah ni ulama bahas pula. Fardu kifayah, yang dikatakan fardu kifayah bagi sembahyang berjemaah itu hanya pada rakaat yang pertama. Tambah sikit, tulis sikit. Ni payah ni tak pernah dengar ni. Sebab tu kita guna kitab, bila guna kitab ni dia luas sikit. Kita boleh cerita lebih luas. Fardu kifayah tu pada rakaat yang pertama. Apabila masuk rakaat yang kedua, contoh kita kata gini, bila dah masuk rakaat kedua, tiba-tiba orang tu niat mufarakah, contoh. Ulama bahas, adakah terlepas fardu kifayah? Dah terlepas. Sekalipun kalau contoh kita nak sembahyang zuhur sekejap lagi. Ni contohlah fardu kifayah. Tempat kita contohlah dekat KKR ni. Maka bila kita sembahyang zuhur secara berjemaah, rakaat pertama tu semua sembahyang zuhur, sembahyang jemaah. Rakaat kedua saat sikit perut mufarakah lah. Contoh mufarakah sembahyang seorang, nak cepat. Alasan apa? Saya kan lambat makan ni, lambat ikut imam ni. Contoh. Lepas tu maka dikatakan fardu kifayah tu pada rakaat pertama. Bukan masuk fardu kifayah mulai pada rakaat pertama sampai kesudahan sembahyang. Bukan begitu. Takut orang salah faham. Yang dikatakan fardu kifayah bagi solat berjemaah itu pada rakaat yang pertama. Sekira-kiranya ulama bahas, kalaulah pada rakaat kedua tu mereka yang sembahyang berjemaah tu dia niat mufarakah, maka kata dia dah terlepaslah sembahyang fardu kifayah. Kewajipan tu dah terlepas. Tengok tu kena ingat tu. Habis itu. Peliklah ustaz ni mengajar ini tadi tak pelik dalam kitab kita barang kitab Tengok sampai banyak kitab je buat, sampai 3-4 kitab ni. Duduk dalam ni, duduk kat sini. Penuh kat atas meja saya ni. Ada rujukan habis itu. Dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jemaah dengan mendirinya sembahyang berjemaah itu dengan satu tempat. Bila sebut satu tempat ni tuan-tuan, dia umum. Kita nak sembahyang jemaah, bila sebut pada satu tempat, iaitu umum, termasuk masjid, surau, balasah, rumah, padang dan sebagainya. Sebab sembahyang jemaah ni dia luas. Dia hukum dia luas. Bukan kita kata tertentu di atas masjid, tak. Di rumah pun boleh. Sebab tu akan datang dibahaskan 27 yang kita buat sembahyang jemaah tu, kalau buat kat rumah tu dapat tak 27? Dapat juga 27. Cumanya kelebihan itu pada tempat. Kalau kita tempat sembahyang jemaah tu, kalau di masjid dah ramai, itu lagi afdal. Kalau kita sembahyang dekat surau dengan rumah, sama je. Surau dengan rumah ni bukan bilik i'tikaf. Betul. Tapi dengan surau tu ramai orang. Maka afdalnya kita sembahyang di surau. Ni nak bagi semangat kaum lelaki suruh sembahyang jemaah takut kata boleh sembahyang jemaah kat rumah ni, tak apa, padan orang rumah balik kan, sembahyang rumah jom sembahyang jemaah. Tak. Orang rumah pun nak belajar juga. Saya belajar tadi, afdalnya kena sembahyang kat masjid, kalau ramai itu lagi afdal. Tak kata apa dah. Pergi. Itu penting betul, sebab ada orang bahas. Sebab perbahasan ulama dia bahas, kalau sembahyang jemaah ni semakin banyak ramai, itu paling afdaliyah tu lagi lebih. Pahala tu lebih. Adapun 27 tu tetap dapat. Sekalipun dia sembahyang jemaah dekat rumah, dapat 27. Cumanya kelebihan pada tempat dan juga
ramai. Tu kena tulis tu, takut orang tanya esok. Tu. Kelebihannya pada tempat. Kalau masjid kita boleh niat i'tikaf. Kalau surau kata-kata tak boleh i'tikaf. Tapi kelebihannya sebab ramai. Contoh kata di rumah kita ada buat sembahyang jemaah juga. Contoh kalau di luar rumah, tengok ada ubat di padang contohlah Mana afdal? Afdal ni kalau di padang sebab kerana ramai. Tu Habis itu tengok. Dan tak dapat tiada daripada zahir. Nah ini daripada nyata. Ketandaan ni alamat. Ketandaan ni alamat. Ketandaan ini alamat jamaah dengan mendirinya, dengan mengerja solat berjamaah dengan satu tempat di dalam kampung yang kecil. Baik, macam mana nak dikatakan kampung yang kecil? Macam manakah peta ataupun dhabitan yang dikatakan kampung yang kecil? Dikatakan lebih kurang 30 atau 40 orang. Tidak lebih. Adapun dikatakan kampung yang besar, iaitu lebih daripada 40 orang. Itu dikatakan kampung yang kecil. Dikatakan kampung yang kecil. Itu kena tulis itu. Takut seorang tanya, kampung kecil lah, mana kampung besar? Ke kampung kecil itu sebab ada 2-3 rumah, bukan itu. Maksudnya dia kira bilangan orang. Dia kira bilangan orang. Baik. Dia kata dengan mendirinya dengan satu tempat di dalam kampung yang kecil. Sebab itulah orang dulu kalau nak buat dia nak buat tanda-tanda nak sembahyang berjemaah, dia kalau nak lepas ke fardu kifayah tu, tak kira buat di rumah, tapi di rumah tu mestilah dikatakan rumah tu terbuka. Sekira-kira kalau kita kata gini, contoh dalam satu kampung tak ada orang mendirikan sembahyang jemaah. Dia kata ada ustaz, rumah ni buat sembahyang jemaah, rumah ni buat sembahyang jemaah, rumah ni buat sembahyang. Itu tak terlepas fardu kifayah. Tak terlepas lagi. Sebab apa? Dengan sekira-kira kalau ada seorang tu buat rumah, tapi rumah tu sekira-kira kalau orang nak pergi situ, dia tak malu. Dia tak segan kata nak masuk, tak berkunci. Dia boleh pergi sebab tempat tu bebas. Walaupun kita kata rumah saya ustaz, rumah saya ni dibuat untuk sembahyang jemaah, maka dia kena buka. Tapi kalau sembahyang jemaah untuk keluarga dia tutup, itu tak terlepas dari fardu kifayah lagi. Dia yang main tu. Sebab tu kerana masalah faham, dia kata ada pun masalah PKP baru ni. Itu kerana ada keuzuran. Keuzuran kerana ada wabak. Kerana ada banjir contoh. Maka tidak dapat menunaikan solat berjemaah. Maka itu tidak berdosa. Sebab kerana ada keuzuran. Ini semata-mata kita bahas tidak ada keuzuran dalam satu kampung. Itu kena ingat. Ada pun dengan sebab wabak, banjir dan sebagainya, itu dikatakan ada keuzuran. Ada kena faham itu. Contoh kerana banjir bawah ni, masjid kat seksyen 13, insya-Allah. Tak dapat mendirikan sembahyang jemaah itu. Adakah berdosa? Tak berdosa sebab ada keuzuran. Keuzuran kerana banjir. Contoh seperti seksyen di Taman Madu Masjid apa tu? Masjid Taman Muda. Taman Muda. Masjid apa? Muda. Tak ingatlah, lebih kurang tu insya-Allah tu. Masjid dia habis masuk air. Tak dapat mengerjakan solat berjemaah. Adakah dikatakan berdosa kawasan tu? Tidak. Sebab kerana ada keuzuran. Tu kena ingat. Begitu juga kita kata di masjid bawah ni, masjid semua tutup PKP. Kita tak boleh marah. Kerajaan ni silap ni, tutup masjid ni kerana wabak. Tak apa. Lepas tu kita menjawab guna logik akal. Berdosa ni kena melakukan solat jemaah juga. Tidak berdosa kerana dikatakan mudarat. Kenapa? Kerana dikatakan kerana ada sebab wabak. Sebab tu kata kerana ada keuzuran maka dimaafkan. Habis itu. Masa kita pun dah habis dah. Tengok. Jadi nanti nampak gayanya ni, kita kena ulang balik. Dia punya stesen tak sampai lagi tu. Dia punya stesen berhenti dia tak ada lagi. Tapi tak apalah. Nanti kita ghostan balik. Kita ambil balik tempat dia. Nanti kita tolong tanda. Dan tak dapat tiada daripada zuhir ketandaan jamaah. Ni kalau mengaji kitab sedap lagu tu. Dia tak sedar lah. Kalau dia ceramah tu, dia mula nak mengantuk. Gitu Orang kata kalau dah kitab ni, dia mau terang sikit. Baik. Habis itu. Nanti kita sambung balik. Dan tak dapat tiada tolong tanda situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, puan-puan. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم